makluman, cukai adalah sejenis bayaran ataupun duty yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan, jualan atau aset tertentu. Cukai pendapatan individu adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diterima oleh seseorang individu. Sejarah cukai bermula pada zaman dahulu lagi, di mana kerajaan menggunakan kutipan cukai untuk membiayai perbelanjaan kerajaan dan juga membiayai peperangan. Cukai telah menjadi sumber pendapatan kerajaan dan digunakan untuk membiayai pembangunan negara, di mana cukai juga digunakan sebagai membiayai belanjawan dalam sesuatu negara. Okey, bagi negara Australia, cukai pendapatan individu dikenakan oleh pihak kerajaan Australia ke atas rakyatnya yang layak untuk dikutip cukai tersebut akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Okey, seterusnya bagi definisi cukai, cukai adalah charge kewangan mandatory yang dikenakan oleh kerajaan ke atas individu, perniagaan, entiti lain untuk membiayai pembelanjaan awam dan untuk kerajaan. Cukai kebiasaannya dikira sebagai peratusan pendapatan, jualan ataupun nilai hartanah, dan hasil yang dijanah digunakan untuk menyokong barangan dan juga perkhidmatan awam seperti infrastruktur, penjagaan kesihatan, pendidikan, pertahanan dan juga kebajikan sosial. Cukai dikenakan oleh kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan juga tempatan, dan dikenakan di dalam pelbagai bentuk termasuk cukai pendapatan, cukai jualan, cukai hartanah, cukai eksais dan juga tarif. Okay, seperti yang kita bincangkan, di negara Australia, percukaian adalah sumber utama hasil kerajaan. Ia diuruskan oleh pejabat percukaian negara tersebut, dikenali sebagai ATO. Sistem cukai di Australia merangkumi beberapa jenis cukai seperti cukai pendapatan, cukai perkhidmatan, barang dan perkhidmatan, iaitu kita kenali sebagai GST, dan juga cukai excise dan cukai barangan tertentu termasuk barangan alkohol, tembakau dan juga bahan api. Cukai pendapatan individu dikenakan ke atas pendapatan individu ataupun perniagaan secara dengan kadar yang progresif. Cukai excise dikenakan ke atas barangan tertentu, termasuklah barangan alkohol, tembakau dan juga bahan api. Okay, sistem percukaian di Australia adalah bersifat kompleks, tetapi ia direka untuk meningkatkan hasil bagi kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Cukai di negara ini juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi kerajaan tersebut. Okay, sistem percukaian di Australia adalah berdasarkan sistem cukai yang progresif, di mana ia membawa maksud bahawa banyak pendapatan diperolehi oleh seseorang, maka tinggilah kadar cukai yang akan dibayar. Saya ingin membentangkan 3 subtopik daripada tugasan kumpulan yang kami telah buat, terutama tujuan cukai. Tujuan utama cukai pendapatan di Australia adalah untuk meningkatkan pendapatan kerajaan dan membiayai pengeluaran pembiayaan awam. Selain itu, cukai pendapatan juga digunakan untuk meratakan agihan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang dijana daripada cukai pendapatan digunakan untuk menyokong pelbagai program dan inisiatif kerajaan seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, kebajikan sosial dan infrastruktur. Cukai pendapatan individu memainkan peranan penting dalam menyokong fungsi kerajaan dan masyarakat Australia. Hal ini menyediakan hasil yang diperlukan untuk membiayai barangan dan perkhidmatan awam, menggalakkan kesaksamaan sosial dan mengawaslia aktiviti ekonomi. Pengelasan cukai, ni subtopik yang kedua. Kita cerita sikit pasal ada beberapa kelas cukai dikenakan di Australia. Yang terutama cukai persekutuan.
Cukai yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan seperti cukai pendapatan, cukai korporat, cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST dan duty custom. Yang kedua, cukai negeri. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan negeri dan wilayah seperti cukai gaji, cukai tanah, duty stamp dan cukai perjudian. Cukai yang ketiga, cukai kerajaan tempatan. Cukai yang dikenakan oleh majlis tempatan seperti kadar dan cukai harta. Cukai keempat adalah cukai langsung. Cukai yang dibayar terus kepada kerajaan dan individu atau entiti seperti cukai pendapatan dan cukai korporat. Cukai yang kelima, cukai tidak langsung. Cukai yang dibayar oleh pengguna apabila membeli barangan atau perkhidmatan seperti GST atau duty excise. Cukai yang ketujuh, cukai progresif. Minta maaf, cukai ke-6, cukai progresif. Ini adalah cukai di mana kadar cukai meningkat apabila pendapatan atau kekayaan pembayar cukai meningkat seperti cukai pendapatan. Cukai terakhir adalah cukai regresif. Ini ialah cukai di mana kadar cukai berkurangan apabila pendapatan atau kekayaan pembayar cukai meningkat seperti GST. Memahami klasifikasi cukai adalah penting kerana membantu pembayar cukai mengenal pasti dan memahami kewajipan cukai mereka dan juga membantu mengubal dasar untuk mereka untuk membentuk dan melaksanakan dasar cukai yang berkesan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan equity sosial. Prinsip asas cukai adalah keadilan dan kemampuan membayar, sedangkan struktur kadar cukai didasarkan pada jumlah atau peratusan pajak yang dikenakan. Subtopik yang terakhir adalah kadar cukai. Kadar cukai biasanya diubah dari masa ke masa untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan dasar kerajaan. Trend perubahan kadar cukai dapat bervariasi dari negara ke negara dan dari jenis pajak ke pajak. Di Australia, perubahan kadar cukai dapat diakses di laman web Australian Taxation Office. Singkatan adalah ATO. Berdasarkan tinjauan ATO, penyelidik menemui bahawa di Australia pemas tautin tertakluk kepada cukai pendapatan ke atas pendapatan mereka di seluruh dunia. Manakala bukan pemas tautin hanya dikenakan cukai ke atas pendapatan sumber Australia mereka. Kadar cukai untuk penduduk Australia adalah seperti berikut. Pendapatan bercukai sehingga $18,200 0%. Pendapatan bercukai dari $18,200 $1 hingga $45,000 dikenakan 19 sen untuk setiap $1 melebihi $18,200. Pendapatan bercukai dari $45,000 $1 hingga $120,000 dikenakan $5,092 ditambah 32.5 sen untuk setiap satu melebihi $45,000. Pendapatan bercukai dari $120,000 $1 hingga $180,000 dikenakan $29,467 ditambah 30 sen untuk setiap satu melebihi $120,000. Yang terakhir, pendapatan bercukai melebihi $180,000
dikenakan $51,667 ditambah 45 sen untuk setiap $1 melebihi $180,000. Prinsip percukaian, satu prinsip ekuiti merangkumi kemampuan seseorang untuk bayar balik, prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan sosial. Prinsip ini memerlukan individu untuk bayar cukai mengikut kadar kemampuan mereka untuk membayar. Ini bermakna mereka yang berpendapatan tinggi harus menyumbang bahagian pendapatan mereka yang lebih besar kepada cukai daripada mereka yang berpendapatan rendah. Kedua, prinsip keberkesanan yang merujuk kepada prinsip kelancaran, prinsip elastik dan prinsip kepastian. Ketiga, prinsip kecekapan yang memerlukan sistem percukaian sedia ada yang direka untuk meminimumkan dari segi kos percukaian terhadap kerajaan dan memaksimalkan hasil yang dijana untuk kerajaan. Sebagai kesimpulannya, sistem percukaian pendapatan di Australia ini bersifat progresif, yang di mana mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi akan membayar peratusan cukai yang lebih tinggi. Sistem ini akan membantu mengurangkan ketidaksamaan jurang pendapatan dan menggalakkan kesaksamaan sosial. Namun, untuk memastikan rakyat mematuhi peraturan cukai, ianya akan mengambil masa yang lebih lama dan kos yang tinggi. Proses untuk memungut dan mentadbir hal berkaitan cukai juga akan memberi impak kos yang tinggi bagi kerajaan yang boleh menggunakan hasil yang tersedia untuk barangan dan perkhidmatan awam. Kesan cukai ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Cukai individu boleh memberi impak positif dan negatif kepada ekonomi dan negara. Walaupun ia boleh menjana hasil untuk kerajaan dan menggalakkan ekuiti sosial, kadar cukai yang tinggi juga boleh menghalang individu daripada bekerja, melabur dan berbelanja. Dan juga kos pematuhan boleh menjadi beban bagi sesetengah individu. Kesan cukai terhadap kerajaan. Cukai mempunyai kesan yang besar terhadap keupayaan kerajaan untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan awam kepada rakyatnya. Bagaimana cara cukai memberi kesan secara positif dan negatif terhadap kerajaan? Antaranya ialah dengan cara penjanaan hasil, pengagihan semula kekayaan, penstabilan ekonomi dan juga pengubahsuaian tingkah laku. Secara ringkasnya, cukai memainkan peranan penting dalam fungsi kerajaan dan ekonomi. Ia digunakan untuk menjana pendapatan, menggalakkan kesaksamaan sosial, menstabilkan ekonomi dan juga mengubahsuai tingkah laku. Kesan cukai terhadap ekonomi. Okey, cukai pendapatan individu mempunyai kesan yang besar terhadap ekonomi di Australia. Okey, antaranya adalah dari segi kestabilan ekonomi, pembiayaan barangan dan perkhidmatan awam, dapat merangsang pelaburan serta dapat mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Secara keseluruhannya, cukai boleh memainkan peranan penting dalam menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Okey, seterusnya kesan kepada masyarakat pula. Okey, ianya dapat memberi kesan positif dan negatif seperti kemudahan perkhidmatan awam, mengurangkan jurang pendapatan, menggalakkan penyertaan awam, beban kepada mereka yang berpendapatan rendah serta kos pentadbiran. Secara keseluruhannya, cukai boleh memberi kesan positif dan negatif kepada masyarakat. Adalah penting untuk mencapai keseimbangan antara keperluan untuk hasil dan potensi kesan negatif cukai ke atas masyarakat. Okey, untuk kesimpulan, cukai boleh memberi kesan positif dan negatif kepada sesebuah negara, ekonomi dan komunitinya. Dari segi positif, cukai menjana pendapatan bagi kerajaan untuk membiayai barangan dan perkhidmatan awam seperti program penjagaan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan kebajikan sosial. Ini seterusnya boleh meningkatkan taraf hidup individu
dan menggalakkan kesaksamaan sosial. Manakala di sisi negatif pula, cukai boleh menimbulkan beban kepada individu dan perniagaan, mengurangkan pendapatan boleh guna mereka dan berpotensi melembabkan aktiviti ekonomi. Okey, secara keseluruhannya kesan cukai ke atas negara, ekonomi dan komunitinya bergantung pada pelbagai faktor seperti reka bentuk dan pelaksanaan sistem cukai, barangan dan perkhidmatan khusus yang dibiayai, serta konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas. Okey, itu sahaja pembentangan daripada grup kami. Sekian, terima kasih.